Assalamualaikum. Welcome back to channel Cikgu Linda. Okey, dalam kelas Cikgu Linda hari ini, Cikgu Linda akan meneruskan sejarah tingkatan 1. Dalam bab 7, kita akan belajar tentang tamadun Cina. Ya, tamadun Cina. Sebelum ini, anak-anak telah belajar tentang tamadun India. Anak-anak, kita akan belajar dahulu lokasi tamadun Cina. Okey, anak-anak ingat tak? Pada bab 5, kita dah belajar tentang tamadun Huanghui. Dia ada kaitan lah dengan tamadun Cina ini. Tamadun Huanghui dulu kita tahu dia dalam negara Cina. Okay, mari kita lihat. Tamadun Cina ini muncul di sekitar lembah sungai Huanghui. Sama tak dengan tamadun Huanghui kan? Okey. Sama, dekat je kan? Okey. Kemudian, kita dah tahu lembah sungai Huanghui ni adalah kawasan yang subur. Kawasan yang strategik. Masih ingat tak? Sungai Huanghui juga kita kenali sebagai Sungai Kuning. Okey, yang mana ada orang kata apa? Kawasan yang sangat subur untuk buat aktiviti pertanian di situ. Okey, tapi ia juga boleh dijadikan pusat kerajaan pada zaman dinasti Qin dan dinasti Han. Okey, ini gambar pada zaman tamadun Cina. Ni ilustri lah yang dilukis oleh pelukis zaman dulu kan. Dia menggambarkan keadaan tamadun Cina pada zaman dulu. Okey, ada sungai, kawasan yang sangat luas, istana dia. Okey, yang ini sekarang masih ada lagi bangunan ni. Okey, ini sungai, tepi sungai. Tapi sungai ni sekarang kapal tak boleh masuk dah. Okey, tak adalah kat sini. Okey, sungai ni just orang kata penarik lah, nampak cantik kan. Yang ini zaman dulu. Ni siapa? Inilah pemerintah dinasti Qin. Okey, kita lihat dahulu perkembangan dinasti Qin. Kita dah tahu lokasi kan. Okey, sekarang kita belajar pula perkembangan dinasti Qin. Okey, inilah dinasti Qin. Besar kan dinasti Qin? Okey, kalau awak nampak tepi yang cikgu tunjuk warna merah ini. Ini adalah tembok Cina. Okey, tembok Cina kat sini. Okey. Ni kawasan dinasti Qin, besar kan? Orang kata apa, hebatnya dinasti pada zaman ini. Okey. Pada dinasti Qin, ia adalah sebuah kerajaan yang paling utama di China. Okey, pada waktu ini pemerintahnya bernama Raja Zheng. Inilah pada zaman dinasti Qin, Raja Zheng ataupun digelar sebagai Maharaja Shi Huangdi. Okey, Shi Huangdi. Seterusnya, okey, pusat kerajaannya adalah di Xianyang. Okey, inilah kawasan Xianyang ini. Okey, yang wujud antara 221 sebelum Masihi hingga 206 sebelum Masihi. Ini kawasan pusat bandar kat sini pusat pemerintahan kat sini, Xianyang. Yang ketiga, ia adalah sebuah wilayah yang sangat luas. Okey, daripada utara hingga ke Gurun Gobi. Dan bersempadan dengan negara Vietnam. Bawah ni Vietnam. Okey, nampak sangat besar kawasan dia. Dan apa yang berlaku pada zaman dinasti Qing ini, okey, adalah kestabilan politik. Dengan ada kestabilan politik ini pada zaman dinasti Qing, membolehkan peningkatan berlaku dalam aspek ekonomi dan sosial. Maksudnya kat sini, pada zaman dinasti Qin di bawah pemerintahan Raja Zheng, okey, ataupun Maharaja Shi Huangdi ini, dia adalah sebuah dinasti yang hidup dalam orang kata keadaan yang harmoni lah dekat situ. Semuanya dalam keadaan baik, politiknya tak ada huru-hara.
Okey, ekonominya sangat maju, ada perdagangan dan aktiviti sosial yang berjalan dengan baik. Yang kelima, Maharaja Xing Huangdi ini adalah seorang pemimpin yang bertanggungjawab, menyatukan negara China. Okey, seterusnya kita lihat perkembangan dinasti Han. Okey, sebenarnya dalam tamadun Cina ni ada banyak dinasti. Tapi kita lihat kepada dua dinasti yang hebat ini, yang terawal lah, yang mana ia bermula yang mengembangkan tamadun Cina ini. Okey, tadi dinasti Qin kita ada Maharaja Xing Huangdi. Okey, sekarang kita nak belajar tentang dinasti Han. Okey, dalam dinasti Han, ia diasaskan oleh Liu Bang ataupun Maharaja Gaozu, iaitu selepas dinasti Qin. Maksudnya dinasti Han ni wujud selepas dinasti Qin. Dalam dinasti Han, ia terbahagi kepada dua tahap, iaitu tahap awal dan tahap akhir. Kita panggil Han awal dan kita panggil Han akhir. Di mana kat sini nampaklah lihat pusat pemerintahannya telah bertukar tempat di sini. Ni kehidupan pada zaman dulu. Ni peta dinasti Han lah. Ni Han punya empire ataupun dinasti Han. Yang kalau macam-macam awak tempat tembok ni semua tembok Cina. Dinasti Han pun mempunyai kawasan yang luas. Bermula daripada utara China, yang sempadan dengan Vietnam di selatan, dan di bahagian utara Korea, di sebelah timur serta sebelah barat Turkistan. Nampaklah Empire Han ni lagi besar lah kawasan dia kan. Hampir-hampir dengan Vietnam, dengan Korea sebelah utara, sebelah barat dengan Turkistan. Kawasan dia bersempadan. Selain itu, dalam dinasti Han, kita ada pemerintah Maharaja Han Wu pada waktu ini. Sewaktu pemerintahan Maharaja Han Wu, dia berlaku peningkatan dalam bidang perdagangan. Kenapa bidang perdagangan hebat pada waktu itu? Sebab dia telah buka laluan sutera. Apa dia laluan sutera? Jadi kita tengok. Kemudian bidang pentadbiran telah maju dan juga bidang sosial telah meningkat maju. Kita boleh lihat ya anak-anak, selepas pemimpin pertama dalam dinasti Han, kemudian kita ada Maharaja Han Wu yang membolehkan dinasti Han itu berlaku keadaan yang bertambah dengan lebih baik, berlaku penambahbaikan lah, berlaku orang kata zaman itu semakin lama semakin hebat. Sebab apa? Ada bukaan laluan sutera, bidang pentadbiran yang lebih baik daripada sebelum ini, dan juga bidang sosial. Inilah laluan sutera. Nampak? Daripada negara China, dia tak lalu kat bawah ni, jauh kan. Nak lalu sini bawah-bawah ni kan. So laluan sutera ini lalu kat tengah ni. Nampak? Dia tak lalu kat bawah ni dah. Merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia, yang melibatkan daripada China hinggalah ke Rom. Maka dekat sini, sebab itulah China hebat dalam aspek perdagangan. Dengan adanya laluan sutera yang terpanjang yang dibuatlah sewaktu pemerintahan Maharaja Han Wu ini. Dan sewaktu pemerintah Maharaja Han Wu ini juga, dia telah mengadakan sistem pendidikan yang lebih baik, di mana dia adakan sistem peperiksaan. Sebab melalui sistem peperiksaan itu, pentadbir ataupun orang kata pemerintah boleh memilih pegawai perkhidmatan awam, yang dapat membantu bidang pentadbiran kerajaan China. Sebab bila mereka nak ambil, mereka ada sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan mereka kena belajar 9 kitab.
Okey, selepas mereka belajar 9 kitab, maka barulah boleh menduduki peperiksaan. Dan sekiranya calon-calon tadi berjaya, ia akan terpilih untuk menjadi pegawai perkhidmatan awam di dalam pentadbiran negara China. Maksudnya bekerja di dalam perkhidmatan lah. Jadi hebatlah kawan. Siapa yang terpilih jadi yang lulus, dapat bekerja dalam sektor perkhidmatan awam, dan dia juga akan menjadi orang yang disanjung tinggi. Itu pentingnya sistem pendidikan. Sebab tu sistem pendidikan diperkenalkan pada pemerintahan Maharaja Han Wu. Alhamdulillah ya anak-anak. Okey, dah tamat dah siaran cikgu kisah tentang tamadun China. Sikit kan tamadun China ini? Tamadun China. Okey, di manakah lokasinya tadi? Ingat balik tamadun Huanghui. So awak ingat namanya di lembah Sungai Huanghui. Kemudian perkembangan di tamadun China yang bermula pada zaman apa? Ingat balik dinasti Qin. Kemudian dinasti Han yang membawa banyak perubahan dalam tamadun China ini. Okey, sehingga setakat ini sahaja pertemuan kita dalam PDPR kita hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu tanda anda menyokong. Okey, channel Cikgu Linda. Okey, Assalamualaikum.